Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Alhamdulillah malam ni anda bersama dengan saya Dr. Azam Adam dalam sesi perkongsian ilmu kesihatan. Seperti biasanya, malam ni saya nak kupas topik berkenaan dengan satu penyakit kulit. Dah pernah kupas sebelum ni, tapi biasalah untuk kita memahami dengan lebih mendalam, adalah lebih baik kalau kita sering mengulang untuk lebih kita mudah nak faham masuk. Baik. Malam ni kita bersiaran di dua platform, di platform Instagram dan juga Facebook seperti biasanya. Okey. Dan saya harapkan malam ni seperti malam-malam berikutnya anda semua dapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah, amin. Okey. Kita bersiaran di dua platform, platform Instagram dan juga Facebook. Okey. Baik. Di situ Waalaikumsalam daripada Iman daripada Aceh. Okey, saya belum pernah sampai ke Aceh Cik Iman, Bapa Iman, insya-Allah ada rezeki kita ke Aceh Alhamdulillah, ada juga followers kita daripada Indonesia Kemudian Puan Siti Zakiah, Lai Jet Lee kan. Siapa lagi di situ? Nama-nama yang tak asing lagi lah. Puan Hanum Omar, Ceja kan. Cik Zainab, Puan Zainab Zai, waalaikumsalam Okey. So, seperti biasanya saya minta anda kalau boleh, kalau sudi, mungkin boleh share sesi live ni supaya lebih banyak viewers yang dapat manfaat, insya-Allah Kerana topik eczema ni, penyakit eczema ni penyakit yang quite common. Ramai orang dah kena sebenarnya. Lebih-lebih lagi sama ada yang usia kanak-kanak ataupun yang dah lanjut usia biasanya. Ada juga khususnya lepas ada saya dapat kes lepas suntikan vaksin lah kan, kemungkinan ada kaitan. Okey. So kita bersiaran di dua platform. Untuk anda yang first time join, nama saya Dr. Azham. Okay, kalau anda belum kenal, dan saya bertugas di DND Wellness Center. Jadi insya-Allah malam ni saya doakan lagi sekali anda semua dapat ilmu yang baik untuk anda. Kalau bermanfaat, boleh bantu anda untuk lebih sihat, insya-Allah. Okey, kita terus ke topik berkenaan dengan eczema. Now, waalaikumsalam Puan Salpi Dias, Puan Hasbiah Talib pun waalaikumsalam Baik, so kita cakap tentang apa? Tentang eczema. Apakah eczema ni? Eczema ni adalah satu penyakit kulit atau nama lainnya atopic eczema. Apa yang anda perlu ketahui adalah eczema ni termasuk dalam kategori penyakit autoimun. Apakah dia penyakit autoimun? Penyakit autoimun tu adalah apa? Penyakit yang disebabkan oleh imun badan seseorang tu yang sepatutnya memberi perlindungan tetapi dia berpaling tadah. Sepatutnya dia melindungi tapi dia menyerang pula sel badan seseorang tu. Dalam hal ni apa? Dia menyerang badan sel sel kulit. So imun tu menyerang sel kulit, maka timbullah gejala eczema ni. Okey? Dan akar kepada penyakit eczema ni dah tentu penyakit masalah autoimun dan dikaitkan dengan isu inflamasi atau keradangan. Yes, radang pada kulit yang disebabkan proses autoimun, yang ditrigger oleh, yang dicetuskan oleh beberapa faktor. Okey. So sebenarnya autoimun ni dia ada nama dia atopic triad. Segitiga atopi. Penyakit atopi ni termasuk penyakit segitiga tu. Di atas tu atopi ni adalah rhinitis atau resdung, allergic rhinitis atau sinusitis. Kemudian yang segitiga di penjuru ni biasanya dikaitkan juga dengan dengan asma, lelah. Dan terakhir, pucu terakhir ketiga ni adalah eczema. So itu nama dia the atopic triad, segitiga. Okey, kerana tiga-tiga ni dia ada saling kait. Sebab biasanya mereka yang ada masalah eczema ni, kalau kita cek balik, rupa-rupanya mereka juga ada masalah resdung. Rupa-rupanya dia ada lelah juga. Sebab begitulah dia ada kaitan penyakit atopi nama dia. Okey. Now, kalau kita cerita tentang eczema ni, adalah satu keadaan di mana badan seseorang tu dia mengalami isu inflamasi atau keradangan. Yang menjadi masalah, keradangan yang dialami oleh pesakit eczema ni adalah keradangan yang low grade. Dia tak jelas dia tak dapat, dia bukan high grade. Bermaksud seringkali ianya tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan emergency. Tapi ianya sentiasa ada dalam badan radang tersebut Okey. Dan
cara untuk merawat, untuk mengawal masalah eczema ni, kalau ikut konvensional, perubatan konvensional adalah apa dia? Memberi steroid. Yes, itu sahajalah jawapan kepada eczema ni kan. Menurut perubatan konvensional kan. Walau bagaimanapun, kalau anda rujuk atau lihat pendekatan atau approach daripada perubatan integratif atau functional medicine, berbeza. Sebab kita lebih tertarik untuk lebih fokus kepada root cause, ke akar kepada penyakit eczema ni. Okay? Now, so approach kita, pendekatan perubatan integratif adalah inside out. Kita check dulu di dalam apa yang bermasalah. Bila dalam dah sihat, baru luar dia akan jadi sihat. Okey. Jadi kita kena anggap bahawa eczema ni adalah apa? Gejala. Adalah apa nama tu? Gejala yang ditimbulkan oleh badan atau signal daripada badan untuk cuba nak bagi tahu kita ada masalah dalam badan kita. Jadi eczema tu bukan penyakit, adalah gejala. Ada sesuatu masalah yang mendasar dalam badan kita. Okey. So, kita kena tackle apa? Kita kena tackle the root cause. Itu adalah fokus kita. Kawal penyebab dasar dia. Okay. Now, untuk masalah eczema ni, penyebab dasar dia datang daripada, seperti mungkin ramai yang tak sedar atau tak tahu bahawa penyebab akar kepada masalah eczema ni datang daripada apa? Sistem perut dan usus, gut system. Jadi eczema ni adalah masalah perut dan usus, bukan masalah kulit ya. Kalau kita nak rujuk dia punya root cause. Okey, sebab apa? Sebab 2/3 atau 80% percentage daripada kita punya immune system ni, dia datang daripada perut dan usus kita. Jadi kalau ada masalah autoimmune macam eczema ni, sudah hampir pasti perut dan usus kita ada masalah. Okey. So kalau kita dah pulihkan usus, kita dah fix the gut, maka eczema itu akan lebih mudah terkawal. Okey. So antara kita cerita tentang antara apa nama tu gejala atau symptoms utama daripada eczema ni. Nombor satu, biasanya eczema ni kalau yang childhood, biasa kanak-kanak timbul, ia akan ada rasa gatal. So gatal atau itchiness tu adalah gejala utama. Dan gatal ini sangat-sangatlah intens, tak sukar untuk dibendung sehingga menyeksakan pesakit tu. Dia akan garu dan garu sampai berdarah-darah sebab terlalu gatalnya apa nama tu, flare up eczema ni. Kerana tengok kesian juga ya. Okey, oleh kerana itu, satu, gejala gatal. Nombor dua, kulit yang kekeringan dan bersisik juga adalah gejala daripada eczema. Now, berikutnya adalah apa? Kulit yang kering dan bersisik itu adalah tanda-tanda yang apa nama tu, general. Dan sekarang biasanya location daripada apa, penyakit eczema ni dekat mana, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, biasanya dia boleh berlaku di mana sahaja. Kalau baby tu, budak-budak boleh berlaku di muka, di siku, di pelipat siku, pelipat apa nama tu kaki, dekat apa nama tu peha, dekat betis, kan? Semua boleh sebenarnya flare-ups ni. Dan biasanya dia kita panggil gejala yang agak classical symptoms daripada eczema ni adalah dia punya flare up tu seringkali berlaku dengan beberapa trigger. Biasanya kalau seseorang tu stres, confirm naik dia akan cakap, saya kalau stres doktor, saya punya eczema terus rasa gatal. Betul lah tu. Stres adalah trigger factor atau faktor pencetus. Dan kalau seseorang tu dalam keadaan yang letih melampau, kan, tak cukup tidur pun sama, boleh menjadi trigger kepada eczema untuk flare up. Okay, alright. So itu adalah gejala daripada eczema ni. Alright. Now kita cerita pula tentang penyebab utama tadi. Penyebab utama tadi, seperti yang saya sudah sebut, number one, datang daripada masalah di perut dan usus. Ada satu penyakit nama dia leaky gut syndrome. Penyakit leaky gut ni sebenarnya diagnosis yang tidak diguna pakai oleh doktor-doktor konvensional. Tapi kalau kita nak cerita leaky gut syndrome ni, istilahnya intestinal permeability atau apa, ada masalah kebocoran
mikrousus. Dia bocor bukan bocor secara structure tu, kan? Dia tak bocor, tetapi secara permeability je. Bermaksud apa? Di dalam lapisan usus kita, dia ada jaringan-jaringan. Dia ada lapisan yang dinamakan epithelial tight junction. Tu nama dia lah. Apa yang berlaku adalah lapisan ni sepatutnya dia intact, kan? Tetapi dalam kes leaky gut ni berlaku regangan dan kebocoran. Misal macam ni. So kalau katakan junction tu dia patutnya ketat, dia dah berlonggar macam ni, jadi banyak benda boleh tembus. Seperti partikel-partikel semakanan, seperti bakteria, toksin yang sepatutnya ada di usus sahaja, dia keluar, tembus melalui permukaan usus ke dalam salur darah yang selanjutnya dia pergi kat satu badan. Jadi itulah menyebabkan eczema ni, leaky gut syndrome. Okey. Dan penyebab utama, primary cause daripada leaky gut syndrome ni, untuk mereka yang ada masalah eczema ni, datang daripada dua jenis makanan. Makanan nombor satu adalah apa dia? Saya tengok jawapan tu apa dia? Ada yang cakap gula. Betul, gula tu okey. Tetapi ada lagi dua ni adalah sumber utama, iaitu susu haiwan dan juga gandum gluten. So dua makanan ni adalah makanan yang wajib untuk anda tinggalkan dan pantang kalau ada eczema. Susu haiwan dan dairy, bermaksud susu lembu, susu kambing, keju dan yogurt. Apa sahaja produk-produk ternusu, tinggalkan dahulu. Sebab apa? Sebab begini, dalam susu ni kan dia ada lactose. Okey, itu dia punya ingredient dia. Now, dalam sistem perut dan usus kita, okey, tidak terdapat enzim-enzim yang diperlukan untuk mencerna susu ni. Ada nama dia enzim lactase. Okey, yang menjadi masalah adalah enzim lactase ni dia ada masa kita baby je, kan? Okey, masa kita baby je ada enzim lactase. Sebab tu baby dia sesuai minum susu. Allah jadikan macam tu dah, cukup serasi, kan? Sebab dia dah dipersiapkan dengan enzim lactase untuk mencerna lactose daripada susu. Okey tak? Ke saya punya ayat macam confused sikit? Senang cerita macam ni. Orang dewasa tidak sesuai minum susu, full stop. Sebab memang perut kita dan usus kita tidak dijadikan, tidak dipersiapkan dengan enzim untuk mencerna susu. Jadi kalau susu kita minum tak dicerna dengan baik, banyak masalah akan timbul. Antara yang paling tersering adalah eczema ni lah. Macam tu menyebabkan leaky gut syndrome. Boleh boleh faham Now, sama juga dengan apa? Gandum gluten. Gandum ini adalah sebenarnya makanan yang hanya dibuat pada abad ini. Dia termasuk makanan yang dijual dalam industri pemakanan moden. Modern food lah. Okey. Orang-orang dulu dia tak ada gandum, dia tak makan gandum sebenarnya. Sebab gandum ni dia ada gluten. Dan gluten ni sifatnya sangat-sangatlah menyebabkan radang, boleh menyebabkan keradangan. Sebab itulah gandum juga dia tidak sesuai dimakan oleh mereka yang bukan setakat ada eczema, oleh oleh kita secara umum pun. Sebab gandum yang ada gluten ni sesuai dengan nama dia, gluten. Gluten tu adalah perkataan daripada Latin, glue, gum. Jadi bila kita makan gandum yang ada gluten ni, ibaratnya gam-gam yang melengket-lengket tu dia akan memenuhi rongga-rongga di usus. Jadi akan banyak berlaku masalah lah. Dia menyebabkan keradangan dan leaky gut. So, dua makanan wajib tinggalkan kalau ada eczema. Gandum dengan dairy, susu. Gula dah tentu, gula memang wajib juga ditinggalkan. Tiga ni Okey. Selanjutnya apa dia? Selanjutnya adalah penyebab kedua, ada masalah apa? Abnormal gut flora. Maksudnya apa? Bakteria baik dalam usus ni tidak mencukupi. Tak cukup bakteria ni pun jadi masalah juga. Sebab dalam usus kita ada billions, ada bahkan trillions bakteria baik ni. Dia bakteria, dia ada yang baik, ada yang jahat lah, sama macam kita. Okay. Now, yang menjadi masalah adalah apabila jenis yang jahat ni lebih daripada jenis yang baik. Contoh yang jahat apa dia? Nama dia H. pylori. Pernah dengar tak H. pylori? Saya pernah dengar. Kalau anda pernah buat apa? Pernah buat urea breath test tu, dia akan check Helicobacter pylori, kan? Urea breath test. Itu jenis yang jahat.
Sebab H. pylori ni dikaitkan dengan apa? Masalah peptic ulcer, luka di perut. Okey, kalau ada. Ada yang baik, banyak. Yang contoh nama bakteria baik Akkermansia, kemudian apa nama tu, Lactobacillus, Acidophilus, banyak nama-nama baik ni. Yang jadi masalah begini. Bakteria baik dan jahat ni, karakteristik atau gaya hidup mereka pun berbeza. Kalau yang jahat ni, dia cukup suka makan gula. So bila kita makan gula, kita makan makanan yang tinggi dengan karbohidrat, simple karbohidrat seperti kuih muih, pizza, kan, makanan proses tu, dia adalah makanan kepada bakteria jahat. Okey. Bakteria baik ni pula, makanan dia adalah prebiotics dan serat daripada makanan kita, daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. So dari situ saja kita dah boleh agak apa langkah selanjutnya. Kita kena apa? Kita kena tingkatkan bakteria baik dan untuk lawan bakteria jahat. Okey? Dan ada satu istilah kalau berlaku masalah pertumbuhan bakteria yang tak terkawal ni, nama istilah tu SIBO, SIBO atau Small Intestine Bowel Overgrowth. Biasanya jenis yeast ni adalah Candida. Nama dia Candida. Candida ni bakteria yang ada banyak dekat permukaan kulit. Kan, biasanya juga dia menyebabkan masalah keputihan pada wanita. Okey. Alright. Kemudian apa lagi yang boleh menyebabkan masalah gut flora ni, masalah bakteria tak stabil ni? Pengambilan antibiotics yang berlebihan dan jangka masa panjang. Sebab itu antibiotics ni kalau boleh elakkan, hanya ambil bila diperlukan sahaja, bila perlu. Kemudian pengambilan steroid yang berpanjangan membunuh bakteria baik. Pengambilan pil-pil hormon untuk birth control, untuk family planning, kan, pun membunuh bakteria baik. Jadi hati-hati kalau ambil semua jenis ubat tu, dan juga steroid. Pengambilan steroid seperti prednisolone semua membunuh juga bakteria baik. Okey, jadi hati-hati kalau ambil ubat jenis tersebut, agar kita tak membunuh bakteria baik sehingga bakteria jahat yang berlebih dalam usus dan perut. Okey, faham Next, nombor 3 adalah kemungkinan faktor-faktor external pollutants, iaitu penggunaan bahan-bahan yang tinggi dengan bahan kimia seperti lotion, seperti krim, sabun mandi, kan, penuh dengan paraben dan sewaktu dengannya. Dia meresap ke dalam kulit, dan chemical ni, bahan kimia ni, bila dah meresap, dia mengganggu fungsi hormon dalam badan kita, termasuk jugalah dia ganggu kestabilan kulit kita. Jadi boleh men-trigger masalah eczema ni. Okey. Alright, itu adalah 3 penyebab utama. Now, kita cerita pula tentang cara macam mana kita nak kawal secara alami. Simple sahaja. Okey, anda hanya pegang konsep 4R. R nombor 1 adalah remove. Kena pantang. So, atau istilah dia elimination diet. Anda kena remove dulu, kena buang, kena pantang makanan-makanan yang menjadi pencetus atau trigger kepada eczema ni. Saya dah sebut tadi apa dua yang utama, gandum, gluten, dan juga apa? Nombor 2, susu. Tinggalkan 2 ni dulu. Okey, berapa lama, doktor? Sekurang-kurangnya 21 hari nak nampak kesan. So, kita punya pegangan adalah anda kena cuba stop dulu selama 21 hari untuk tengok respon badan anda okey ke tidak. Boleh Kemudian apa lagi? Susu haiwan dan gandum. Nombor 3, gula. Gula pun of course kena tinggalkan. Gula ni adalah racun. Gula kasar, gula halus, gula Melaka, semua tu, kan. Dan okey, tinggalkan makanan yang diproses. Makanan proses dia tinggi dengan apa? High fructose corn syrup. Racun gula, dan juga tinggi dengan apa? Simple carbohydrate, kan? Processed carbohydrates. Okay. Now, dalam proses food juga ada bahan-bahan pengawet, penyedap rasa, pewarna. Semua purple ni lah, semuanya ada unsur kimia, boleh menjadi trigger kepada eczema. Okay. Now, selanjutnya apa? Bila anda dah pantang tu, alright, now barulah anda R nombor 2, restore. Barulah anda baik pulih balik. Anda restore balik fungsi apa? Fungsi sistem perut dan usus anda. Caranya macam mana? Caranya ambil makanan-makanan yang sihat. Makanan-makanan whole real food. Anda kena pegang tu. Whole real food ni adalah makanan yang
berasal daripada apa? Sumber yang jelas. Maksudnya contoh, buah-buahan kita tanam macam tu, kita petik macam tu, kita tuai macam tu lah rupa dia. Tidak berubah sifat dia. Okey. So, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kan? Buah-buahan ni cara nak makan sihat, lagi banyak warna, lagi sihat. Ada istilah dia rainbow colours of fruits. Okey, boleh ambil buah-buahan. Dan sayur-sayuran juga sama. Dalam kes ni semua sayur baik, tak ada masalah tak ada masalah untuk eczema ni. Lebihkan, okey, untuk restore balik balance. Nak memulihkan balik, nak mengembalikan balik fungsi sistem perut dan usus. Dan paling utama anda perlulah meningkatkan pengambilan lemak sihat. Lemak sihat yang favourite saya nombor 1 apa dia? Nombor 1 minyak kelapa darah, VCO, virgin coconut oil. Nombor 2 apa? Olive oil, extra virgin olive oil. Nombor 3 red palm oil. 3 minyak ni anda ambil banyak-banyak. Dan jangan lupa avocado. Avocado pun ada lemak sihat. Okey, kemudian kita dah restore kan dengan lemak sihat. Now, dan kita re-inoculate. Nombor 3 R nombor 3 re-inoculate bermaksud kita dah bunuh bakteria baik, bakteria jahat tu. Sekarang kita nak masukkan balik, kita nak tanam balik bakteria-bakteria baik ni ke dalam usus kita. Itu istilah re-inoculate. Caranya dengan ambil makanan pre dengan probiotics. Makanan pre dengan probiotics semua dah maklum dah. Contoh dia apa? Contoh dia makanan yang diperam, difermentasikan. Tahu, tempe, kimchi, natto, miso, sauerkraut. Tu dia, macam-macam saya sebut kan. So, ambil lah yang difermentasikan, tak ada masalah. Semuanya tinggi dengan probiotics. Minuman yang sihat, kombucha pun bagus tinggi dengan probiotics untuk menanam balik bakteria baik tersebut dalam usus Now, itu adalah R nombor 3. Last sekali, okey. Repair. Okey, remove, restore, re-inoculate, repair. Repair ni kita baik pulih balik. Nak baik pulih balik masalah sistem perut dan usus ni dengan pengambilan makanan yang tinggi dengan beberapa jenis vitamin. So, vitamin yang paling penting untuk proses repair usus dan perut, vitamin A, atau beta carotene. Jadi tingkatkan pengambilan, banyakkan ambil makan buah atau sayuran carrots, kemudian mangga, papaya, betik dan juga red palm oil, vitamin A atau beta carotene. Lebihkan semua tu. Kemudian omega 3 jangan lupa. Omega 3 anda boleh dapatkan kalau dari sumber tumbuhan, chia seed, flax seed, dan walnut tu contoh omega 3. Dan of course cacah inci lah, kat sini tu dia. Okey, sempat promote lagi tu kan. Okey, kemudian apa lagi? Zinc, jangan lupa zinc Makanan tinggi zinc ni kalau ikut sumber tumbuhan plant based adalah apa? Mushroom atau cendawan, dan juga brokoli, kangkung pun tinggi dengan zinc kan. Yang penting apa? Dark green leafy vegetable, sayuran hijau gelap ni, termasuk cruciferous. Yang rangup pun tinggi dengan zinc Terakhir vitamin D. Vitamin D paling tinggi sebenarnya dalam makanan sumber haiwan seperti telur. Tetapi kalau anda nak sumber tumbuhan, jangan tinggalkan mushroom atau cendawan. Sebab cendawan ni kan dia membesar dia tumbuh dalam kegelapan. Dalam kegelapan pula saya sebut Macam dia sesat pula selama ni dalam gelap. Tapi bila dia kena sedikit matahari, dia dapat menyerap matahari tu untuk diubah menjadi vitamin D. Sama macam kulit kita ni. Lebih kurang sama proses dia. Kulit kita kan boleh menghasilkan vitamin D. Sama juga macam mushroom ni. Dia duduk dalam gelap, bila kena matahari, dia akan menghasilkan vitamin D. Okey, macam tu Alright. Dan untuk yang pesakit eczema ni, yang wajib adalah kunyit, curcumin. Kalau susah nak makan kunyit, boleh cari di farmasi, cari curcumin turmeric. Kunyit adalah bahan anti radang yang antara paling kuat. So wajib ada Okey. Kemudian cara nak repair, yang penting apa dia? Anda kena pastikan tidur yang mencukupi 6 hingga 8 jam. Sebab tidur ni dia ada istilah restorative sleep.
tidur yang restore balik fungsi, mengawal radang. Kerana dalam waktu kita tidur itulah hati kita akan detox. Kena ingat, hati kita paling aktif waktu kita tidur. Jam dia di antara pukul 9 malam sampai pukul 2 petang. 2 petang pula, 2 pagi. Dalam waktu tu lah kita punya hati ni duk sibuk. Kita dah sibuk tidur, dia lagi on dia punya kilang dia. Kilang untuk detox toksin dalam badan. Waktu tu dia berfungsi waktu kita tidur. Okey, jadi tidur 6-8 jam. Pastikan ada good sleep hygiene. Istilah baru. Sleep hygiene ni maksudnya tidur yang rutin, yang tetap setiap malam. Dan 3 jam sebelum waktu tidur tu anda dah bersiap dah. Caranya kena detox digital. Saya dah banyak kali sebut dah. 3 jam sebelum tidur tu jangan tengok apa-apa gadget, jangan tengok apa-apa handphone, laptop. Bebaskan diri anda daripada paparan blue light dengan artificial light. Artificial light ni lampu jadi-jadian seperti daripada skrin, daripada lampu di atas kan. So semua ni blue light daripada skrin. Semua light ni apa dia buat? Bila kena dekat mata kita yang ada fotoreseptor ni, dia mengganggu pembentukan hormon melatonin untuk tidur. Sebab tu kena detox. Kalau tak nanti tidur tak lena. Okey, detox digital 3 jam. Supaya kita bagi peluang badan kita ni menghasilkan hormon melatonin untuk kita lebih lena tidur. Okey? Right. So tidur penting. Next, exercise. Movement, pergerakan sangat penting untuk melancarkan aliran darah. Bila darah lancar, oksigen akan cukup, nutrien akan dapat disupply dengan baik pada sel-sel kulit. Jadi lebih mudahlah eczema tu nak terkawal. Exercise yang dianjurkan 150 minit dalam seminggu. Macam tu. Okey. So kita 150 minit bagi 7 dapat berapa? 20 minit kan? 20 minit. Ada yang bertanya, sorry saya tak dapat nak. Okey, bertanya alahai, tenet minit tu kacau betul lah. Itulah. Curcumin dia tanya, okey puan, saya tak perasan siapa yang tanya pasal curcumin tu. Curcumin ni kunyit kan. Nak dapat kunyit yang nak dapat manfaat kunyit ni mudah je. Lebihkan dalam masakan. Lebihkan dalam masakan. Buat cendawan goreng kunyit ke, kan? Sayur goreng kunyit ke boleh, kan? Kacang panjang goreng kunyit kan sedap tu. Lebihkan dalam masakan. Bila anda masak dapat juga manfaat dia. Okey, tetapi kena ingat kalau ambil kunyit kena pastikan diambil sekali dengan lada hitam. Sebab lada hitam dia membantu penyerapan kunyit dengan lebih baik dalam usus kita. Dalam lada hitam ada bioaktif komponen dia, nama dia piperin. Okey, dalam kunyit apa komponen bioaktif dia? Curcumin. Kunyit dalam bahasa Jawa adalah turmeric. Bahasa Jawa ke? Bahasa Inggeris. Kunyit dalam bahasa Inggeris adalah turmeric. Turmeric ni adalah kunyit lah. Kemudian apa yang memberi keistimewaan kepada kunyit ni adalah komponen bioaktif dia, iaitu curcumin. Macam tu. Kalau lada hitam, black pepper. Komponen bioaktif dia apa? Piperin. So kalau nak ambil kunyit, pastikan ambil sikit dengan lada hitam. Barulah bantu penyerapan dengan lebih baik. Okay, itu tips dia. Now, next. Kemudian saya tengok lagi di situ, exercise sangat penting. So, exercise ni tak perlu pergi gym ke apa. Cukup sekadar ada pergerakan, ada movement. 20 minit sehari. Paling baik kalau anda dapat buat serentak dengan sunbathing. Berjemur matahari sebab nak dapat sumber vitamin D. So, the best time antara 9.30 pagi hinggalah 11.30 pagi macam tu. 20 minit dah cukup. Bergerak, tak payah nak jogging ke apa. Cukup sekadar buat slow to moderate intensity. Maksudnya nak berjalan boleh, keliling taman ke, brisk walking boleh kan, naik basikal ke boleh, semua tu kan. Janji bergerak je kan. Jangan duduk kat rumah macam tu je. Pastikan anda bergerak setiap hari 20 minit. Last sekali, manage your stress. Sebab stress ni adalah faktor pencetus juga kepada eczema. Ramai pun tahu bila stres. Kenapa yang berlaku bila stres naik flare up ni? Sebab bila kita stres, hormon kortisol naik. Hormon kortisol naik, histamin pun naik. So bila histamin naik, apa dia buat? Eczema lagi flare up. So manage your stress well, urus stres dengan baik.
Kaedah nak kawal stres ni banyak. Ada kaedah mindfulness, ada deep breathing, pernafasan pun ada teknik dia, kan. Kemudian ada yang nama dia 5 step, 5 4 3 2 1 punya step untuk apa? Divert. Kalau ikut cara Islam apa dia? Kalau tengah stres atau marah, siapa ingat? Kalau cara Islam macam mana? Ambil wudu. Kan, kalau tengah stres ke tengah marah, ambil wudu. Sebab amarah tu datangnya daripada syaitan. Syaitan kan dibuat daripada api. So ambil wudu ibaratnya memadamkan api kemarahan tersebut dan berpindah daripada posisi anda sedang marah atau tengah stres tu. Kalau tengah stres, tengah duduk tu, berdiri. Kalau tengah diri, duduk. Macam tu ubah posisi. Itu antara cara lah kalau kita ikut cara Islam. Sebenarnya sangat efektif. Baik. Now, misalkan saya bagi senario sebelum kita akhiri sesi malam ni. Anda dah ada eczema, kemudian dah kawal pemakanan, okay. Tetapi masih tak hilang-hilang lagi. Maksudnya masih ada eczema ni, kan. Dah pantang susu haiwan, dah pantang gandum, gluten, okay. Makanan proses pun dah pantang, okay. Anda hanya makan buah-buahan dan sayur-sayuran saja, tetapi eczema tetap ada, tak berkurang-kurang. Okay, kalau ini berlaku, okay, kemungkinan besar anda ada satu penyakit, satu masalah yang dinamakan sebagai histamine intolerance. Badan anda terlalu tinggi dengan histamin. Jadi anda kena tambah lagi dalam list makanan kena pantang ni, makanan yang tinggi dengan histamin. Okay, histamine rich food. List dia banyak. Apakah list makanan tinggi histamin ni? Senang je. Google, kita tanya Encik Google. Type histamin, makanan tinggi histamin. Adalah list dia. Contoh dia apa? Contoh dia adalah seperti buah avocado, tinggi histamin. Bayam, sayur bayam tinggi histamin. Okey, buah-buahan citrus, buah oren, buah tembikai, kan? Makanan-makanan yang dikeringkan seperti kurma, tinggi histamin. Seperti apa? Kismis, tinggi histamin. Macam tu Kopi, of course. Coklat pun tinggi histamin. Macam tu Green tea pun sama. Jadi memang banyak benda sebenarnya histamin ni. Anda kena apa anda buat? Anda tengok print list dia dan anda buat apa? Food journal. Untuk pantau makanan mana yang okey, makanan mana tak okey. So, contoh, hari ni anda makan coklat, tiba-tiba okey, tak kena ni. Bermaksud coklat walaupun tinggi histamin serasi dengan anda. Next, anda makan apa lagi? Contoh, makan buah avocado. Makan je, naik gatal-gatal. So badan anda dah bagi tahu anda, dah bagi signal, tak boleh ni, kan? Avocado tak serasi. Pangkah avocado, bermaksud avocado tak sesuai, tak serasi dengan anda. Jadi anda buat macam tu, satu persatu, buat food tracking, food journal. So mana yang okey, mana tak okey. Anda ambil lah mana yang okey. Boleh okey. So saya harap anda dapat sedikit input berkenaan dengan eczema ni. Terakhir paling penting apa? Kena ingat macam ni, air. Air sangat-sangat penting. Okey, air yang terbaik adalah air hidup. Air hidup ni adalah ciri-ciri dia adalah air yang penuh dengan mineral. Dan air yang beralkali. Dan of course, air yang terbaik adalah dari sudut penyerapannya lebih efisien. Kita panggil istilah dia microcluster. Molekulnya halus, lebih mudah menyerap masuk ke dalam sel. So, air yang terbaik anda kena pastikan kalau ada eczema, pastikan yang minum air mineral sahaja yang beralkali, yang air mineral dah beralkali. Air mineral biasanya dia beralkali. Air RO, reverse osmosis, biasanya dia sedikit acidic. Macam tu okey. Kalau saya suka minum air macam ni lah. Saya suka biasanya minum air Arsonto Portable Flask ni, sebab dia dalam dia ada alkali dan microcluster. Sekejap okey, so pastikan air cukup. Air cukup. Cara nak hitung berapa? Berat badan kali 30. Contoh berat badan anda atau berat badan anda 30. 30 kali 30 dapat apa? Alright, dapat katakan 50. 50 kali 30 1500 ml. 1500 ml. Kita convert kepada liter, 1.5 liter. Boleh okey, so air penting sebab dalam badan kita, sel badan kita 75% air. Tak cukup air memang ada banyak masalah berlaku nanti. Okey, kalau anda
jenis yang ragu-ragu macam mana nak cari air yang bermineral ni, barangkali mungkin boleh cuba ni RX Water Portable Flask ni adalah RX Water Portable Flask. Bolehlah cuba kalau nak Okey. Now, saya rasa malam ni saya akhiri saja dahulu. Okey, sedikit pengumuman bahawa perlu diingat promo 11-11 DND masih berlangsung hari ni dan besok adalah hari terakhir promo yang ada lucky draw tu. So kalau anda berminat dengan produk DND, mungkin boleh buat pembelian di website dndworld.com, di Lazada, di Shopee atau bersama DND Elite Members kita. Okey, jangan lepaskan peluang sebab promo ni julung-julung kalinya diadakan dan mana tahu anda dapat nama anda seorang yang bertuah menang lucky draw dapat RM500. Okey. So terima kasih banyak semua. Saya doakan semoga Allah memberikan anda kemudahan, memberikan anda syifa, kesembuhan kalau anda seorang pesakit eczema yang dah lama menderita. Moga-moga tips yang saya bagi ini dapat membantu anda, insya-Allah. Amin. Dan saya tak lupa juga kita panjatkan doa kepada saudara muslim kita yang ada di Gaza. Moga-moga Allah memberikan saudara muslim kita yang ada di Gaza yang sedang diuji, dizalimi, kemenangan, kemudahan dan bantuan daripada terus ditindas oleh rejim Zionis Israel, laknatullah. Okey, sama-sama kita doakan untuk mereka. Jadi, sebagai sebanyak semua, selamat berehat. Saya akhiri dengan ucapan let go dan feel good. Terima kasih. Puan Hafidah, betul, sesemua sikit.